Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bertemu dalam kelas Al-Quran bidang qiraat tingkatan 1. Tajuk yang dibahaskan pada hari ini ialah tentang pengertian atau ta'rif al-qira'atus sab'i. Baik, kalimah qiraat berasal daripada kalimah bahasa Arab qara'a yaqra'u qira'atan, bermaksud wajah-wajah atau cara-cara bacaan. Dari segi istilah, ilmu qiraat ialah cara-cara atau wajah-wajah bacaan yang dinisbahkan kepada imam-imam qiraat. Maksud dalam pengertian ini ialah cara-cara atau wajah-wajah bacaan, bentuk-bentuk bacaan yang berbeza yang dinisbahkan kepada imam-imam qiraat. Itu pengertian yang pertama. Contohnya, ada imam yang dinyatakan nanti, ada imam A akan baca cara bagian, caranya tak sama dengan imam yang kedua. Caranya kalimah itu dibacakan lain bunyi. Contohnya, ada imam qiraat yang membaca alaihum dan ada yang membaca alaihim. Okey. Dari segi istilah ilmu qiraat yang kedua, ba ialah wajah-wajah bacaan tertentu yang terdapat pada kalimah tertentu yang berhubung sanadnya terus kepada Rasulullah SAW. Maksud daripada kata-kata ini ialah wajah-wajah bacaan, bentuk-bentuk bacaan yang tertentu yang berhubung sanadnya. Sanad ni bermakna sambungan ambilannya terus merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang membacanya kalimah, contohnya qul a'udzu birabbin nas, dan Nabi Muhammad juga membaca contoh yang ayat yang sama, qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah wajah-wajah cara bacaan yang berbeza antara satu sama lain. Baik, ini bacaan yang kita nak fahami. Baik, untuk kita sebelum kita meneruskan tentang ilmu qiraat ini, dapat Ustaz nak terangkan konsep yang perlu difahami oleh anak-anak murid sekalian ialah ilmu qiraat ini ialah satu bentuk ilmu yang ada di dalam ilmu Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang bacaan, dialek-dialek, bunyi-bunyi bacaan huruf yang berbeza-beza. Ya, sebagai contoh untuk kita mudah fahami, sebagai rakyat Malaysia kita mempunyai pelbagai bahasa kedaerahan. Sebagai contohnya bahasa negeri Perak, ada bahasa Melayu versi Terengganu, ada bahasa Melayu versi Baku, ada versi negeri-negeri yang lain bacaannya, sebutannya. Ya. Walaupun buku teks bahasa Melayu di Malaysia adalah buku teks yang sama seluruh sekolah-sekolah menengah di negara Malaysia, sama buku teks bahasa Melayu, tetapi bila dibacakan teks yang ada dalam buku tersebut, bunyinya berbeza berpandu kepada pembacanya. Jika pembacanya orang berasal daripada negeri Kedah sebagai contohnya, air disebut ayak. Jika orang batang tubuh yang membaca buku teks itu orangnya negeri Perak, disebut air sebagai ayo. Ya, dan pelbagai lagi bentuk. Kalau buku teks itu dibawa ke mana-mana dalam negara Malaysia, buku teks itu tetap sama, tulisannya air, tetapi bila sampai kepada
kaum ini, negeri tersebut akan bunyi lain, dialek-dialek kedaerahan itu akan muncul. Begitu juga dengan ilmu qiraat yang kita sedang mempelajarinya sekarang. Sebagai contohnya, ada tempat-tempat yang dibaca wadduha, wal-laili idza saja. Ada qiraat yang membaca wadduha, wal-laili idza saja. Itu di antara bentuk-bentuk wajah qiraat yang bakal dipelajari oleh murid-murid sekalian. Ini bermakna dalam ilmu qiraat ini adalah sesuatu ilmu yang ambilannya terus kepada Nabi SAW. Kesemua ilmu ini adalah benar belaka dengan syarat apa yang kita bakal pelajari sebentar saja lagi, insya-Allah. Baik, seterusnya kita sedang mengkaji tentang dia punya mabadi asyarah ataupun asas 10 dalam ilmu itu. Kita kena kenal biodata pengenalan tentang ilmu qiraat, sebab ilmu qiraat ini baru diterapkan kepada anak-anak murid sekalian. Jadi kita mulakan dengan asas tentang ilmu qiraat ini. Nama ilmu ini ialah ilmu qiraat. Definisinya, pengertiannya ialah membincangkan tentang kalimah Al-Quran dan keadaan kalimah tersebut seperti panjang, pendek dan sebagainya. Manakala tajuk-tajuknya adalah berkaitan dengan kalimah-kalimah Al-Quran dari segi penuturan dan cara pelaksanaannya, nak sebut itu. Ya. Okey, yang keempat, faedah. Apa faedah kita mempelajari ilmu qiraat? Faedahnya ialah memelihara daripada tersalah dan terpesong ketika menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. Ia juga menjadi hujjah. Hujjah maksudnya ialah menjadi perkara yang dipegang oleh ulama-ulama fiqh dalam menerbitkan sesuatu hukum. Ya, ia juga ilmu qiraat ini sebagai hujjah, sebagai sandaran kepada ulama-ulama fiqh disebut fuqaha ketika mencari hukum-hukum dalam Al-Quran sebagai panduan kepada umat manusia. Jadi ilmu qiraat ini sangat penting dan menjadi sandaran untuk mengeluarkan istinbat hukum hakam. Kelebihan mempelajarinya, ia semulia-mulia ilmu kerana berkait rapat dengan Al-Quran. Siapakah penyusunnya? Ya, penyusunnya ialah para imam qurra'. Qurra' adalah qari-qari, pembaca-pembaca, imam-imam qiraat. Nanti kita akan sebutkan senarai bagi nama-nama imam-imam qiraat tersebut. Ada pendapat yang mengatakan Hafs bin Umar Ad-Duri dan orang yang mula-mula menyusun ilmu qiraat ini ialah Abu Ubaid Al-Qasim bin As-Salam yang meninggal dunia pada 224 Hijrah. Pengambilan ilmu ini daripada sunnah, hadis Nabi dan ijma' ulama-ulama. Ya, perhimpunan para ulama sepakat, perhimpunan segala sahabat Nabi sepakat kewujudan ilmu qiraat ini wujud sehinggalah ke hari ini. Tujuan belajar ilmu qiraat ialah mengetahui bacaan-bacaan bagi imam qiraat. Kita tahu perbezaan bacaan. Ya, bacaan-bacaan yang berbeza itu. Dan seterusnya hukum mempelajarinya ialah fardu kifayah. Hukum mempelajarinya ialah fardu kifayah. Ya, maksudnya jika ada sekelompok yang telah mempelajarinya, maka dia mengangkat kefarduan, kewajipan bagi kaum yang lain. Tempat yang lain tidak mendapat dosa dalam meninggalkan perkara tersebut. Baik, seterusnya kita lihat kepada hukum belajar dan mengajar ilmu qiraat ini. Hukum belajar dan mengajar ilmu qiraat ialah fardu kifayah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, mesti ada yang mempelajarinya. Mesti ada sekelompok, sebahagian dalam masyarakat untuk mengetahuinya, untuk menghindarkan kesalahan dalam satu-satu masyarakat tersebut. Kelebihan mempelajari ilmu qiraatus sab'i ialah terpelihara daripada sebarang kesalahan sebutan kalimah atau bacaan Al-Quran
Yang kedua, dapat menjaga kalimah Al-Quran daripada sebarang penyelewengan dan pengubahsuaian Al-Quran. Ketiga, dapat mengetahui segala bacaan imam qiraat yang mutawatir yang disahkan benar. Bilangan imam qiraat yang mutawatir kesemuanya ada 7 orang imam yang bakal kita akan mempelajarinya. Yang keempat, dapat membezakan antara bacaan yang dibenarkan dan bacaan yang syazah. Maksudnya, kita dapat tahu yang mana bacaan yang boleh baca dalam solat, ada bacaan yang tidak boleh baca dalam solat menyebabkan solat itu batal jika bacaan-bacaan yang syazah. Berapakah bilangan bacaan yang boleh kita baca dalam solat? Kesemuanya adalah 10 qiraat, disebut qiraatul ashri, dan syazah yang tak boleh ni, yang syaz, riwayat yang diragui, ada 4 daripada imam qiraat. Jadi semua ada 14. 7 yang mutawatir, yang sah betul, dan kemudian 10 itu 7 mutawatir ditambah dengan 3 yang masyhurah, 3 jadi 10. 10 itu yang dibenarkan dibaca oleh umat manusia untuk membaca dalam Al-Quran, dalam solat. Manakala 4 lagi kita belajar yang syazah untuk mengetahui tidak dibenarkan. Kemudian yang kelima, dapat mempelbagaikan wajah bacaan Al-Quran dalam pembacaan kita seharian. Jadi tuan-tuan, anak-anak murid yang dikasihi sekalian, dapatlah kita fahami bahawa ilmu qiraat ini adalah ilmu yang baru kita terokai dan kita wajarlah mempelajarinya kerana bukan semua orang terpilih untuk mempelajarinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.